Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ahli panel dan sidang hadirin sekalian, Alhamdulillah dengan izinnya kita dapat bersua secara maya pada hari ini bagi mempelajari satu topik yang menarik iaitu projek kolam ikan hiasan. Saya, Nurul Hazimah binti Abdul Hamid selaku moderator anda pada hari ini. Bersama saya pada hari ini ialah dua orang ahli panel yang akan bersama kita untuk mengupas topik ini dengan lebih mendalam. Mereka berdua merupakan pelajar dari program Bachelor Science Aquaculture dengan kepujian Universiti Putra Malaysia Kampus Serdang. Tanpa membuang masa, marilah kita berkenalan dengan kedua-dua ahli panel kita pada hari ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih moderator yang cantik lagi Ayu. Saya panel pertama anda iaitu Nur Atika Muhammad Hairi dan yang merupakan pelajar jurusan daripada Bachelor Science Aquaculture. Okey, saya Nusna binti Muhammad Kotib, merupakan pelajar tahun 2 Bachelor Science Aquaculture juga. Baiklah, usai perkenalan bersama kedua-dua ahli panel kita pada hari ini. Bagi memulakan topik perbincangan mengenai projek ini, saya ingin bertanya dan mungkin persoalan ini boleh dijawab oleh ahli panel yang pertama kita. Okey, Cik Atika, bolehkah saudari menceritakan sedikit mengenai latar belakang projek ini? Silakan. Moderator, latar belakang projek ini adalah kita ingin membuat kolam ikan hiasan yang akan dilakukan di SMK Seri Sedang. Projek ini akan berjalan selama 2 bulan iaitu Januari sehingga Februari. Kos yang akan dikeluarkan sebanyak 2,000 dan terdapat 4 modul yang akan diterapkan dalam projek ini. Modul yang akan berada itu modul pertama dan kedua iaitu pengenalan projek dan penerangan mengenai ikan air tawar. Macam mana kita nak tahu ikan air tawar yang sesuai untuk berada dalam kolam ikan hiasan, dan pembinaan kolam ikan hiasan iaitu kegunaan apakah peralatan yang akan kita gunakan untuk membina kolam ikan hiasan. Okey. Modul ketiga dan keempat, penjagaan dan pembersihan kolam ikan hiasan. Modul ni kita ingin mengetahui macam mana kaedah kita ingin menjaga kolam ikan hiasan kita dengan betul tanpa menyebabkan penyakit terhadap kolam ikan hiasan kita. Dan modul keempat, pemilihan ikan hiasan, makanan dan penjagaan kualiti air yang betul, kerana dengan penjagaan yang betul akan dapat mengekalkan kolam ikan hiasan kita akan dapat dijaga dengan tempoh masa yang lama. Oh, begitu rupanya. Baiklah, terima kasih saudari Atika atas penjelasan sebentar tadi. Jadi, alangkah indahnya juga kalau kita mendengarkan tips dan cara untuk membuat kolam ikan hiasan ini bagi seseorang yang macam baru hendak memulakan projek ini. Mungkin panel kedua kita iaitu saudari Husna boleh kupaskan mengenai tips tersebut. Silakan saudari. Okey, terima kasih kepada pengacara majlis. So, tips dan cara untuk membuat kolam ikan untuk beginner. Pertama, pemilihan tempat dan ukuran kolam. Tempat yang dipilih mestilah teduh, tidak terkena cahaya matahari secara langsung, tempat yang mudah untuk dipantau, menentukan ukuran luas dan saiz kolam mengikut kesesuaian kawasan dan jenis ikan. Tentukan rupa kolam sama ada above ground ataupun in ground. Jadi bahan-bahan dan peralatan yang digunakan, pertama, pasir, batu bata, simen, penapis, paip PVC, pam, cat, tumbuhan akuatik. Manakala peralatan yang digunakan adalah baldi, skop, berus cat, peralatan untuk membatu simen dan membuat kolam. Seterusnya adalah pam air dan filter. Ia digunakan untuk mengalirkan air, memancut dan memberi pengudaraan. Filter ataupun penapis air mengekalkan kondisi kolam yang baik dan menghasilkan air yang bersih. Sepatutnya kita hidupkan pam selama 24 jam sebelum dimasukkan ikan ke dalam kolam. Okey, ini antara jenis ikan yang boleh kita gunakan.
Yang pertama, ikan koi arowana rectal golden, pumice fish, ikan arapaima, ikan hias pembersih. Dan ini adalah contoh gambar-gambar ikan yang kita boleh gunakan. Seterusnya adalah tumbuhan akuatik. Tanam beberapa spesies tumbuhan akuatik untuk memelihara kolam. Boleh tanam di dalam pasu atau dibiarkan terapung. Tumbuhan sebagai visual untuk mencantikkan lagi kolam. Last sekali adalah penjagaan dan penyelenggaraan. Pantau kualiti air setiap bulan untuk menentukan tahap kesihatan ikan. pH air dalam lingkungan 6.8 hingga 9.0 pH. Bagi makan ikut kesesuaian untuk mengurangkan jumlah nitrit dalam kolam dan cuci filter air setiap minggu. Tahap pertama, kita akan melukar reka bentuk yang terbaik untuk kolam ikan hiasan kita dengan membuat 30 cm kedalaman. Pada tahap kedua, kita akan pasang batu bata dengan simen agar kolam ikan hiasan kita lebih kemas dan rapi dan tidak ada sebarang kebocoran berlaku. Pada tahap ketiga, kita akan lakukan plaster dengan simen sebaiknya dari dinding luar dahulu. Ini adalah penting. Pada tahap keempat, biarkan ia kering dengan sendirinya agar tiada kesan cap tangan dekat di kolam yang kita impikan. Pada tahap kelima, tempel keramik bekas atau keramik hancur yang dijumpai untuk menjadikan kolam ikan hiasan kita lebih menarik. Pada tahap keenam, selesai. Kolam ikan hiasan kita siap dimasukkan ikan hiasan yang telah kita ingin pilih untuk dimasukkan dalam kolam ikan kita. Sekian, terima kasih. Wow, demikian tadi rumusan mengenai projek kolam ikan hiasan yang akan dilakukan di SMK Seri Sedang oleh ahli panel kita. Sebelum kita tamatkan forum kita pada hari ini, mungkin kita boleh mendengar beberapa persoalan yang bermain di minda para penonton sekalian. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Saya ada soalan. Okey. Nama saya Nur Afina. Saya ingin bertanya, untuk dana atau pendapatan RM2,000 yang ahli panel ada sebut pada awal forum ni, dari mana kalian mendapat peruntukan? Adakah daripada poket sendiri atau daripada penajaan? Okay, saya semua takkan ungkapkan kembali soalan tersebut. Okay, saya akan jawab soalan daripada Cik Afina. Pendapatan sebanyak RM2,000 tersebut bukanlah daripada hasil poket kami. Okey, kami akan buat projek ini di sekolah. Kelab Ibu Bapaan. Mungkin kami akan perolehi sebahagian duit tu daripada kelab PIBG tersebut. Tidak ada langsung duit yang akan daripada pihak projek pihak kami akan keluarkan. Baiklah, terima kasih panel pertama kita. Soalan seterusnya dari sidang hadirin. Saya ada soalan. Saya Syafiqah. Saya nak tanya, saya ada rumah. Lepas tu rumah saya tu, dia ada kawasan yang tak berapa nak lapang sangat lah. Lepas tu saya terfikir nak buat kolam. Agak-agak berapa bajet yang saya perlukan untuk buat kolam kecil je? Okey, terima kasih atas soalan. So, untuk buat kolam, anggarannya depend dekat barang lah. Kalau barang yang digunakan adalah murah, so anggarannya adalah dalam 1,000 ataupun 2,000 macam tu. So, depends dekat barang tu lah. Dan kalau barang yang digunakan adalah mahal dan anggarannya tu akan lebih meningkat lah daripada 2,000 tu. Dan ya, untuk beginner 1,000 tu dah boleh buat kolam dah. Wow, penjelasan yang cukup bernas sekali. Baiklah, sampai di sini sahaja perbincangan kita mengenai projek kolam ikan hiasan.
Terima kasih kepada ahli panel yang sudi hadir untuk membicarakan mengenai topik kita pada hari ini. Harapan saya semoga forum ini dapat memberi manfaat kepada sidang hadirin sekalian. Sekian, terima kasih dan semoga kita berjumpa lagi.